Para penggemar makanan kini berpeluang mendapatkan pelbagai jenis makanan dan minuman di Bandar Street Food. Festival yang diadakan di Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara ini dianjurkan oleh Starbucks Event Management dengan sokongan Kementerian Al-Hewal Dalam Negeri. Festival dihasrat dapat memberi peluang para pengusaha tempatan untuk mempromosikan produk sendiri agar dapat berdaya tahan dan mendapat sokongan orang ramai. Festival disertai oleh para pengusaha tempatan yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman moden dan tradisional. Bengkel kemahiran bagi masa depan yang diungkayahkan oleh Pusat Global Shapers Bandar Seri Begawan membincangkan pelbagai topik seperti membuat keputusan, mendengar aktif perbincangan perkhidmatan orientasi dan pemulihan. Bengkel kemahiran bagi masa depan yang diungkayahkan oleh Pusat Global Shapers Bandar Seri Begawan membincangkan pelbagai topik seperti membuat keputusan, pendengar aktif, perbincangan, perkhidmatan orientasi dan pemulihan, tekanan serta toleransi dan kefleksibelan. Bengkel ini juga merupakan projek unggul yang diungkayahkan bersama para pelajar institusi pendidikan tinggi, para pencari kerja dan profesional muda sebagai sasaran. Semasa perasmian bengkel, para belia ditekankan untuk lebih berdaya saing, berkeyakinan, tegas dan paling penting tindakan yang membawa kepada perubahan. Ini jelas mencerminkan dari kejayaan mereka dalam banyak bidang dari pelbagai profesi, keusahawanan, industri kreatif, ekonomi digital, kesukarelawan termasuk dalakan dan sumbangan aktif ke arah pembangunan bangsa. Bengkel juga bermatlamat memperkenalkan kemahiran insaniah seperti laporan Forum Ekonomi Dunia. Dalam memberikan peluang kepada para pengusaha mikro kecil dan sederhana MSME termasuk peserta program rakan seliaan Sinar Harapan Mualaf Konsortium Mualafpreneurs untuk meningkatkan hasil pendapatan dan sosioekonomi mereka, Pusat Reintegrasi Jabatan Penjara menganjurkan Gerai Sinar Harapan 2021 di kawasan letak kereta Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Gerai diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37. Pasar Kitani bersempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun baru-baru ini memfokuskan kepada penjualan hasil tanaman, ternakan dan perikanan pengusaha-pengusaha tempatan. Edisinya kali ini mempamerkan hasil produk para pengusaha tanaman, peladang dan perikanan. Para pengunjung juga berpeluang mendengar taklimat dan tunjuk cara penyediaan makanan berasaskan tanaman dan perikanan. Aktiviti seumpamanya antara lain memudahkan para pengunjung untuk membeli keperluan-keperluan dalam satu platform. Para pengusaha yang menyertai aktiviti jualan memanfaatkan peluang yang disediakan untuk berkongsi produk yang dihasilkan kepada para pelanggan sekaligus dapat meningkatkan lagi hasil jualan mereka. Syukur juga dan terima kasih atas cadangan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan Kebuduli lah. Jadi melalui ini dapatkanlah kami memperkembangkan bahkan memperluaskan apa yang sudah kami usahakan melalui ladang-ladang. Manfaat banyak, ada je jumpa kawan-kawan yang baru kenal yang sama bangsakan ladang sendiri masing-masing. So kami bertukar-tukar pengalaman lah mengenai ladang sendiri-sendirilah. Kita ni berpeluang untuk bertemu dengan orang awam dan di sinilah kita mendapat more exposure. Bazar Keusahawanan Belia Daerah Tutong bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37, anjuran Jabatan Belia dan Sukan melalui Kelab Impak Tutong Youth Movement. Pusat Belia Tutong mempamerkan pelbagai perusahaan daripada belia-belia daerah Tutong, Belia K3K, SME, Pusat Kegiatan Warga Emas dan Majlis Perundingan Kampung, Satu Kampung Satu Produk dan Pusat Bahagia Tutong. Bazar diadakan sebagai platform kepada pengusaha terutama kalangan belia untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Ia juga dihasrat dapat menyumbang dan meningkatkan pembangunan para belia di daerah Tutong selaras dengan intipati dasar belia negara dan strategi bagi mencapai wawasan Brunei 2035.
Pelbagai jenis produk daripada kayu dipamerkan semasa Expo Produk Perkayuan Negara Brunei Darussalam yang diadakan baru-baru ini di Airport Mall Berakas. Expo anjuran Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mampu mengangkat dan membantu syarikat-syarikat dan pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk-produk perkayuan mereka di samping dapat mewar-warkan perkembangan industri perkayuan di negara ini. Expo selama 4 hari itu disertai oleh Jabatan Perhutanan, Jabatan Kemajuan Perumahan dan syarikat-syarikat pembuatan produk perkayuan tempatan termasuk syarikat-syarikat perkilangan papan, syarikat hiliran perkayuan dan pengusaha belia tempatan yang menghasilkan produk hiliran perkayuan seperti perabot, pintu dan kraf tangan. Expo antara lain dapat meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap produk-produk perkayuan tempatan yang dikatakan mampu bersaing dengan beberapa produk kayu yang diimport. Kami start bisnes ini dalam tahun 2017. So far, Alhamdulillah, Expo Cemana ini kira untuk mengeksplor kami punya syarikat ini supaya ya lebih orang tahulah siapa yang membuat and then dari mana hasilnya tu, macam mana dari zero and then dari terhasilnya sebuah barang itulah. Alhamdulillah, sepanjang Expo ini amat menggalakkan lah. Lebih daripada yang dijangkakan. Ini ditubuhkan pada tahun 2015. Syarikat ini bermula dengan pertukangan kayu, iaitu membuat perabot-perabot seperti kerusi, meja, almari dan sebagainya. Kemudian lepas beberapa tahun kami berpindah kepada menghasilkan produk-produk yang dapat diubah sendiri ataupun customize. Melalui Expo ini memberangsangkan juga, dan dari Expo ini kami dapat melihatkan syarikat kami ini kepada mata orang awam. Alhamdulillah pelanggan itu makin hari makin banyak. My company basically is a recycling company making eco-friendly product. We are making use of the waste wood to actually manufacture into a eco-friendly product named charcoal. The expo of this is actually is a good feedback. It's because people know about this charcoal, but they don't know that this charcoal actually came from us. So to me, it's a very good publicity. It's a very good advertisement, and to show the people around that Brunei actually have these experts to actually to do this own local product. Perusahaan dalam bidang peternakan merupakan salah satu lagi cabang untuk menjana pendapatan, malah mampu meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Berjaya Aquaculture, sebuah perusahaan ternakan ketambakau menggunakan teknologi sistem aquaculture, kitar semula RAS dan vertical farming, berpotensi menghasilkan ternakan ketam dan udang galah yang berkualiti tinggi dan dapat membantu negara dalam mengurangkan kebergantungan bekalan dari negara luar. Mula beroperasi pada tahun 2018, syarikat yang diusahakan sepenuhnya oleh pengusaha tempatan ini dijalankan di atas tapak seluas suku ekar di Kampung Telisai, Tutung. Menurut penyelia Berjaya Aquaculture, teknologi yang digunapakai dalam pemeliharaan ternakan ini boleh memuatkan sehingga 2,000 ekor ketam pada satu masa. Kelebihan teknologi ini di antaranya tidak memerlukan tapak yang luas, ternakan dapat membesar dengan cepat dan intensif serta mengurangkan penggunaan air. Perusahaan ketam dan udang galah ini menurutnya lagi memerlukan kos perbelanjaan yang besar, namun syarikat ini tetap optimis dengan pulangan yang bakal diperolehi daripada projek ini. Selain daripada mengendalikan perusahaan ternakan ketam, syarikat ini juga mengendalikan kursus-kursus singkat dalam bidang aquaculture dan memberikan peluang penempatan industri bagi penuntut-penuntut untuk mendapatkan pengalaman secara praktikal menggunakan teknologi moden yang efisien dan produktif. Teknologi yang kami gunakan iaitu Regulating Aquaculture System, iaitu RAS, mengital semula sistem aquaculture menggunakan kotak-kotak pemeliharaan dan penyimpanan ketam dan udang. Modal pengeluaran bagi membina perusahaan ini banyak mengeluarkan modal yang besar. Okey, pasaran jualan ketam dan udang galah sangat memuaskan bagi kami. Syarikat ini juga tidak terlepas berdepan pelbagai cabaran dan mengakui perniagaannya juga terkesan semasa COVID-19. Namun itu bukan sebagai penghalang kepada mereka, malah berusaha lagi mencari inisiatif yang lain agar perniagaan terus berjalan seperti biasa.
Syarikat ini berharap penternakan ketam bakau secara komersial dan menggunakan teknologi baru ini dapat dikembangkan dan mendapat perhatian serta sokongan. Bagi memastikan perusahaan ini berdaya tahan, pusat penetasan sangat diperlukan yang mana bekalan ketam akan dapat dibuat secara berterusan. Ia juga dapat membuka peluang bagi negara untuk mengeksport ketam bakau berkualiti tinggi ke negara luar terutama Singapura, Malaysia, Hong Kong, Jepun dan China. Okay, cabaran bagi kami bila ketam tidak mencukupi kerana hasil bagi pembintur tidak banyak mendapatkan hasil tangkapan ketam dengan keadaan cuaca, kadang-kadang hujan bergelora dan kadang-kadangnya ketam ini bermusim juga. Harapan saya di masa hadapan bagi perniagaan akan bertambah maju lagi. Berilah sokongan kepada kami akan dapat mengeluarkan hasil yang lebih baik dan memuaskan. Saran saya kepada belia, jika berminat tentang perniagaan, pemeliharaan ketam dan udang galah, kami di sini mengadakan kursus mempelajari cara pemeliharaan ketam dan cara pembiakan benih-benih anak udang galah